Okey, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum pagi ini. Okey, baiklah untuk tuan-tuan dan puan semua, kepada mereka yang masih bersama-sama dengan kami, anda boleh tonton Assalamualaikum secara live di TV Al-Hijrah dengan layari www.alhijrahmedia.com. So boleh tengok live ataupun secara langsung ataupun yang ulangan pun boleh tengok di website ini. Okey, baiklah kita akan teruskan segmen Si Manja Sihat kita. Ya, Ashraf. Ya, tajuknya anak hilang pendengaran. Macam saya cakap tadi kan, kadang-kadang waktu umur berapa bulan kan, kita mungkin tak sedar bahawa kalau kita panggil anak kita, mungkin itu tandanya mereka hilang fokus. Betul. Ataupun sebenarnya mereka ada masalah pendengaran. Ya, jadi kita nak tahu macam mana kita nak selesaikan masalah ni untuk ibu bapa yang muda-muda ni kadang ada yang tak faham. So kita akan dapatkan penjelasan dengan panel-panel kita dan juga testimoni juga dengan seorang ibu, dan kita kenalkan panel kita di sebelah kanan saya iaitu Dr. Haji Muhammad Atmam Muhammad Sharif selaku Ketua Pegawai Perubatan Mega Klinik Zahran. Apa khabar doktor? Baik. Alhamdulillah. Dan kita juga ada bawakan ibu iaitu Puan Siti Aisyah Zahari dan anaknya yang comel tu, okey, Muhammad Aidin Zarif ataupun kita panggil Aidin Kak. Aidin. Apa khabar? Apa khabar? Baik. Okey, dia dengar ke bila kita cakap ni? Dengar. Ada Aidin? Aidin? Aidin. Dia tahu nama dia dengar kan. Okey. Okey, baiklah doktor. Kita tengok sekarang ni kan macam-macam masalah yang berlaku. Mungkin ini perkara ilmu yang kita kena berikan, sampaikan kepada mereka di luar sana, kepada terutama sekali pada ibu bapa yang baru berkahwin, yang mungkin tak lama lagi nak akan dapat anak, dan mungkin perkara-perkara ini akan berlaku terhadap mereka. Jadi sebelum tu kita kena beritahukan kepada mereka masalah-masalah yang ini mungkin akan berlaku. Jadi mungkin doktor boleh perjelaskan mukadimah tentang anak yang bermasalah pendengaran ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutamanya saya nak mengucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya pada hari ini. Jadi untuk masalah pendengaran kanak-kanak ni sebenarnya agak common ya di Malaysia, di dunia secara amnya lah. Jadi pendengaran kanak-kanak sebenarnya hadir ataupun wujud daripada awal kelahiran lagi. Okay, ada research juga mengatakan, ada kajian mengatakan dia sebenarnya pendengaran kanak-kanak ni bermula daripada masih di dalam rahim ketika usia seawal 25 minggu. Jadi setelah kanak-kanak itu lahir, sebenarnya memang dia akan sepatutnya boleh mendengar. Okey, jadi daripada awal kelahiran, kemudian apabila dia semakin membesar, dia bunyi itu akan kekal sebagai satu memori. Kemudian fikiran kanak-kanak itu akan berkembang dan bunyi tersebut akan mula ditiru secara sedikit demi sedikit. Itu yang kita faham pasal pendengaran lah. Sebab itu proses pembesaran kanak-kanak itu sangat penting dan sangat-sangat dipengaruhi oleh bunyi, terutama sekali untuk pertuturan, untuk bercakap, kerana kita mendengar dan kemudian kita belajarlah. Okey, di Malaysia secara amnya lebih kurang 1 hingga 6 bayi kepada ratio dia lah berbanding 1000 kelahiran yang akan ada masalah pendengaran. Jadi tak sedikit, banyak sebenarnya. Memang banyak dan dia ada beberapa tahap lah. Ada yang memang kecacatan kekal, tetapi secara pembahagian tersebut kita boleh bagi daripada tahap mild ataupun sederhana sehingga yang sangat teruk lah. Dan perkara ni di Malaysia secara macam mana saya nak cakap ya, kita ada kesedaran tersebut. Jadi termasuk daripada ke tahap kerajaan sendiri pun, di mana kerajaan sendiri peka terhadap masalah ini. Maka ada beberapa perkara yang memang ataupun langkah yang telah diperkenalkan di dalam kerajaan lah untuk mengenal pasti masalah pendengaran kanak-kanak. Dan mungkin kepada Puan sendiri, seawal umur berapa sebenarnya Puan bila perasan bahawa kalau macam ada masalah pendengaran, dan sebenarnya macam mana Puan atasi ataupun pengalaman Puan sendirilah selepas dapat tahu je yang Aidin ada masalah pendengaran? Okey.
untuk Aidin ni, masa dia umur 7 bulan, saya bagi dia bunyi loceng. Mula-mula saya bagi, dia pusing. Lepas tu kali kedua saya bagi, dia tak pusing. Saya macam naluri seorang ibu macam pelik lah, kenapa tiba-tiba anak saya sekejap pusing, sekejap tak pusing. Lepas tu saya pun bekerja dekat postnatal ward lepas bersalin. Lepas tu saya tengok orang buat hearing test. Ada rasa terdetik kat hati saya macam anak saya ni ada masalah. Lepas tu saya bawa pergi ENT klinik. Bila diorang bagi test macam anak saya pusing, tapi agaknya saya tak puas hati, saya suruh refer anak saya ke audiologis. Bila buat test dekat audiologis itulah baru tahu anak saya sebenarnya ada masalah pendengaran tahap profound, dua-dua belah. Jadi mungkin daripada doktor kan bila tahu masalah-masalah macam ni. Jadi macam mana boleh nak kenal pasti daripada peringkat awal ni? I see. Masalah anak-anak ni kan. Kadang dia tak tahu anak ni macam ni, mungkin puan sedar pada peringkat awal. Kalau yang tak sedar pada peringkat awal ni dia biar je, mungkin dah sampai mungkin dah setahun, dah 2 tahun. Mungkin dah orang kata kronik kan. Betul. Memang sebenarnya perkara pertama lah kalau menurut saya adalah ilmu tu sendiri. Kadang-kadang kita tidak terekspos ataupun kita tidak didedahkan dengan perkara masalah pendengaran ni. Tetapi untuk ibu bapa, terutama yang anak pertama, ini yang biasanya dia susah sikit. Sebab kita belum ada pengalaman membesarkan anak. Jadi kepekaan ibu bapa itu sedikit kurang. Tapi memang dari segi perubatan kita ada cadangan ataupun ada satu istilah yang kita panggil milestone perkembangan kanak-kanak, di mana di situ kita boleh monitor perkembangan kanak-kanak bermula daripada pergerakan, respon pada pendengaran dan juga lain-lain lah. Okey, tetapi secara amnya kita boleh kenal pasti daripada umur dia lahir hingga berumur 4 bulan tu kita dah boleh nampak beberapa jenis respons oleh kanak-kanak. Seperti contoh, dia akan terkejut mendengar bunyi yang kuat. Tetapi respons itu adalah lebih umum dan tidak spesifik. Saya bagi contoh, kalau bayi kita tidur, tiba-tiba ada orang tutup pintu kuat kan, anak terjaga, menangis. Jadi itu adalah contoh respons pada bunyi. Mungkin kita anggap itu adalah budak biasa, tetapi sebenarnya kalau kita tengok dari segi perubatan, itu adalah contoh respons pendengaran. Okay, dalam masa yang sama, kanak-kanak kita tengok ibu, kalau anak dia tidur, kita pujuk, buat bunyi yang tenang, maka dia akan tidur. Itu pun adalah respons awal. Jadi itu untuk kosong hingga baru lahir hingga 4 bulan. Kemudian ada juga respons yang kita boleh kenal pasti daripada umur 4 hingga 9 bulan secara amnya. Yang pertama, kanak-kanak akan mula menoleh pada sumber bunyi. Macam puan tadi punya cerita sangat bagus puan sebenarnya. Bila puan kata anak saya letak loceng tak menoleh. Betul. Masa tu umur 7 bulan kan? 7 bulan. Itu adalah contoh respons. Okay, selain daripada yang itu, tindak balas dengan senyuman. Kadang-kadang kita main dengan dia senyum. Itu contoh yang sangat general tetapi sangat berkesan lah. Kemudian bentuk tangisan dia berbeza pada saat respon pada sesuatu jenis bunyi. Maksudnya tangisan ni macam mana tu? Okey, kadang-kadang apabila dia terkejut, bunyi yang sangat kuat, orang marah, dia dah mula ada respons. Dia boleh menangis dengan bunyi nada marah tersebut. So itu adalah perkembangan kanak-kanak dari segi bunyi lah. Sebenarnya ada lagi iaitu 9 hingga 15 bulan, kemudian ada 15 hingga 24 bulan dan perkembangan tersebut secara khasnya yang saya boleh cerita, dia boleh di monitor. Maksudnya boleh kita lihatlah setiap tahun. Sebab itulah kerajaan sangat-sangat menggalakkan agar kanak-kanak ni ada follow up. Buku yang dikeluarkan untuk follow up pun sebenarnya cukup komplit lah untuk kita tengok apakah respons yang kita perlu perhatikan. Dan doktor, sebenarnya saya agak tertarik tadi bila doktor kata bila kita agah dia akan senyum. Tapi bila kita agah tu dengan reaksi muka. Budak mungkin kita tak tahu ada masalah pendengaran ataupun tak. Dan sebelum mungkin ibu bapa yang tak sedar, macam puan sendiri daripada awal 17 puan dah sedar. Ada setengah ibu bapa yang tak sedar. Macam mana sebenarnya nak bezakan sama ada anak tak fokus ataupun sebenarnya ada masalah pendengaran, dan mungkin
ada cara-cara, mungkin doktor boleh terangkan macam cara-cara nak kita bezakan sebelum jumpa dengan pakar? Sebenarnya kan untuk soalan ni ibu bapa dia lebih arif untuk jawab. Sebab yang bersama dengan anak-anak adalah ibu bapa setiap hari. Terutama ibulah. Ibu ni dia dengan anak ni hubungan dia tu lain. Dia rapat. Jadi bila dengan anak dia kadang-kadang dia bercakap, bagi respons, memang lain dia punya respons lah anak ni. Jadi itu yang saya kata tadi, perkembangan kanak-kanak ni dia berperingkat. Jadi sampai satu tahap kadang-kadang kalau kita bagi satu tindak balas pada anak kita tidak merespon seperti apa yang kita harapkan, maka ibu bapa ni dia akan mula rasa sesuatu yang tidak kena lah. Seperti contoh, saya akan masuk sikit. Kalau pada umur 9 hingga 15 bulan ni, for example, kanak-kanak ni dia akan mula respons pada nama. Kita panggil anak nama siapa tadi? Aidin. Aidin, dia akan toleh. Okey, jadi kita boleh terima, kita boleh tahu sebenarnya respon tersebut adalah berbeza. Okey, jadi daripada situ lagi ibu bapa kena sedarlah, kena alert. Tetapi kalau di negara-negara maju sebenarnya kita ada apa yang kita panggil sebagai saringan pendengaran. Okay. Saringan pendengaran ni adalah selepas lahir. Okay, tetapi di negara kita setahu saya masih belum lagi secara keseluruhanlah dilakukan di setiap hospital. Maknanya setiap bayi yang lahir itu kita terus screen. Tapi di luar negara memang seperti itu. Jadi ada satu pendapat yang mengatakan kita harus buat sesuatu pada kanak-kanak ni pada usia sebelum 6 bulan sekiranya kita menemukan sebarang masalah pendengaran. Okey puan, saya nak tanya. Selama menjaga anak-anak mungkin dah seorang, dua orang? Dah dua orang kan. Okey, selama menjaga anak dua orang kan mungkin yang pertama tidak ada masalah pendengaran. Dan yang kedua ni ada masalah pendengaran. Jadi waktu menjaga anak yang nombor 2 ni pada peringkat permulaan kan, bila sedar ada masalah pendengaran ni mungkin dia tak dengar apa semua tu, macam mana puan boleh bezakan antara kedua-duanya ni? Macam mana? Membezakan antara kedua-duanya yang sebelum ni dengan yang sebelum ni memang tak ada masalah apa-apa. So saya mungkin tak alert masa tu anak first. So yang kedua ni bila dia ada masalah pendengaran tu saya macam alert sikit sebabkan saya tengok keadaan sekeliling saya macam anak-anak yang ada masalah pendengaran yang lain. So saya tengok baby test ada masalah pendengaran lah. Okey puan. Okey puan. Kita rehat sekejap. Kita rehat sekejap. Terima kasih kerana masih setia di depan TV, di kaca TV. Okey, kita berbalik kepada soalan tadi tentang masalah pendengaran. Okey, kita nak balik kepada soalan kepada Puan sendirilah. Puan, saya nak tanya sikit, kalau sekiranya sepanjang proses check-up, rawatan, mungkin reaksi anak tu sendiri menangis ke ataupun Puan berceritakan sikit pengalaman. Okey, masa sepanjang dia pakai hearing aid sebelum dia buat cochlear implant tu, Aidin tak ada masalah menangis ke, takut ke pergi follow up. Tapi lepas dia pakai cochlear implant, dia macam trauma dengan operation tu. Sebab cochlear implant memerlukan pembedahan untuk pasang benda tu. Jadi dalam sebulan 2 tu dia memang agak fobia, bila jumpa doktor pun dia menangis, bila buat test pun dia menangis. Tapi dia terlalu banyak follow up, lama-lama dia dah biasa dengan benda tu. Dia dah tak kisah, dia dah tahu pagi ni dia kena pergi jumpa cikgu dia untuk speech therapy, dia kena pergi jumpa audiologis, dia dah tahu dah. Dia dah biasa. Maknanya pada peringkat permulaan tu akan berjumpa dengan doktor pakar dulu. Doktor pakar dulu. Akan teruskan dengan doktor pakar ataupun mula-mula kita jumpa dengan doktor pakar dulu, lepas tu dia orang akan pakaikan hearing aid pada anak tu. Lepas tu dia orang akan tengok ada respon tak pada hearing aid tu. Masa tu Aidin umur 7 bulan langsung tak ada respon. Lepas tu dia tengok tempoh penggunaan hearing aid tu, lama-lama audiologis dengan
dengan ENT decide nak buat cochlear implant lah. So kita orang decide cochlear implant baru buat operation untuk cochlear implant. Maknanya dalam proses antara nak pergi yang buat operation tu lama. Dalam masa lebih kurang dekat setahun juga. Sebab Setahun, dia kena tengok respon anak tu pada hearing aid terlebih dahulu sebelum decide untuk cochlear implant. Sebab kos untuk cochlear implant tu sangat mahal. Dan berapa kali sebenarnya operation tu diperlukan untuk kembalikan balik macam pendengaran tu? Untuk Aidin dia beruntung sikit sebab dia dapat buat kedua-dua belah sekaligus. Ada anak-anak yang buat sebelah dulu baru buat kali kedua. Tapi Aidin dia beruntung sebab dia dapat buat dua-dua belah sekali. So terus dalam masa sebulan macam tu lepas operation baru kita akan switch on cochlear implant tu, baru kita tengok respon bunyi. Bunyi tu dia orang akan naikkan setiap peringkat, dia tak akan bagi kuat terus. Baik doktor, kita boleh tahu bila anak-anak yang ada masalah pendengaran kan, mungkin dia ada melibatkan masalah yang lain juga. Mungkin yang saya faham mungkin dari segi suara dia, percakapan dia ada masalah. Ini mungkin doktor boleh kongsi dengan penonton tentang masalah ni. Okey, secara umumnya masalah bila bayi ada masalah pendengaran, perkara pertama yang paling berpengaruh, yang terpengaruh adalah masalah pertuturan. Okey, kerana manusia ni seperti yang saya cerita tadi, kita belajar daripada memori. Okey, kita belajar daripada pendengaran. Jadi bila kita tak dengar, kita tak boleh belajar macam mana nak berkata-kata lah. Okay, macam mana sesuatu perkataan tu bunyi dia. Kita mungkin boleh nampak dari segi intelijensi dia mungkin okey, normal. Tetapi dari segi dia nak bercakap tu memang bermasalah. Jadi konsekuensi dia daripada masalah percakapan tadi, maka biasanya anak-anak ni dia susah bergaul dengan rakan sebaya. Dan bila dia susah bergaul, emosi dia kadang-kadang terganggu. Jadi dia akan mula bereaksi ke arah yang lebih negatif lah. Kadang ada tantrum. Okay? Kita pun sebagai ibu bapa kadang-kadang susah untuk faham. Jadi kalau dari segi penceritaan ni, biasanya ibu bapa ni dia akan perasan yang anak ada masalah pendengaran apabila sampai satu tahap dia ada speech delay. Maknanya dia perasan kenapa anak saya ni berbanding anak orang lain dah umur dah setahun lebih, dah umur 2 tahun tapi tak bercakap. Padahal dia kata anak yang pertama patutnya setahun 3 bulan dah bercakap. Kenapa? Dah mula bercakap lah, ada bunyi semua kan. Tapi ini tak bercakap lagi. Jadi pada saat tersebut sebenarnya dia sudah lewat. Macam tadi saya ceritakan, dia seawal baru lahir lagi screening tu sepatutnya. Dan tindakan harus dibuat pada usia kurang daripada 6 bulan. Tetapi pada saat itu dah agak lewat lah. Jadi dia akan ada perkembangan pertuturan yang terlewat. Bukan sahaja pendengaran, malah pertuturan. Dua sekali. Betul. Sebenarnya kan, saya agak tertarik sikit sebab sekarang ni masyarakat kita dimomok-momokkan kalau anak ada masalah pendengaran. Maksudnya orang dah katalah, alah, memang keturunan pun memang dah tak boleh nak dengar, dah pekak kan. Jadi akan sedikit sebanyak dia akan affect juga anak-anak dia. Mungkin komen doktor. Okey. Kita menjawab dari segi medical dulu. Okay. Dari segi perubatan, memang pendengaran ni berkaitan dengan masalah genetik, iaitu keturunan. Kita boleh kategorikan mereka yang ada masalah pendengaran ni, yang pertama, bila kita nak buat screening ni, sekiranya anak tersebut berisiko tinggi. Bila berisiko tinggi ni salah satunya adalah masalah keturunan tadi. Kemudian dia lahir dengan tidak cukup bulan. Kemudian ada masalah jangkitan pada otak waktu lahir. Kemudian dan banyak lagi lah. Okey. Daripada situ, kalau nak dikatakan keturunan ni tidak boleh diubati, sebenarnya tidak. Sebab yang pertama sekali, kita kena faham apa jenis masalah pendengaran tadi. Setelah dikenal pasti, macam cerita puan tadi, dia dah kenal pasti, and then dia buat trial dengan hearing aid. Kemudian barulah akhirnya decide dengan cochlear implant. Tetapi memang ada beberapa jenis masalah pendengaran yang memang permanent, yang tidak dapat dibantu. Jadi sebelum kita datang kepada satu conclusion, kepada satu kesimpulan mengatakan anak kita ni dah tak boleh nak buat apa,
maka nasihat saya bawalah jumpa ke doktor dulu. Okay. Saya tertarik dengan tentang cakap pasal punca genetik tadi. Yes. Mungkin untuk seorang ibu kan, masa dia mengandungkan anak sebenarnya, adakah patut perlu buat sesuatu ataupun memang Allah dah takdirkan anak akan dilahirkan ada masalah pendengaran? Ada tips-tips dia. Tips lah. Memanglah kadang-kadang ibu dia takut. Dia takut saya ni ada keturunan tak boleh dengar. Macam mana anak ni? Betul. Okey, sebab tu di dalam kandungan kita memang tak boleh buat apalah. Kita tak boleh tahu. Tetapi setelah lahir, perkara penting yang ibu bapa kena tahu adalah yang pertama sekali fikir. Kena buat saringan pendengaran pada bayi tersebut. Seawal yang mungkin. Lahir. Yes. Okay. Lahir itu sebelum 3 bulan mesti dah screen. Okey, kerana hakikatnya sekiranya ada keturunan keturunan masalah pendengaran yang diturunkan kepada anak tu kurang daripada 10%. Okey, jadi dia ada peluang untuk lahir secara normal. Jadi jangan risaulah. Dan mungkin kepada puan sendiri setelah menjalani beberapa kita panggil pembedahan dan mungkin boleh ceritakan sedikit apa perkembangan Aidin sekarang. Aidin dah implant hampir dah setahun setengah dah lebih lah. So far setakat ni dia dah boleh combine 2 perkataan. Contohnya macam Aidin nak, tak nak benda-benda yang combine 2 words. Maksudnya dia dah faham antara 50 ke 100 word, dia dah dapat single word, baru dia dapat combine 2 perkataan. So, tapi dia dah faham semua benda arahan kita. Sebab kalau kita dengar tadi doktor sini bagi penjelasan, kalau ada masalah pendengaran mungkin akan membuatkan anak-anak tu jadi diam, tak bercakap. Jadi ada perkembangan daripada IDC dah boleh bercakap. Boleh bercakap. Kemudian mungkin kita ada soalan untuk doktor? Okey, doktor, apa yang saya nampak sekarang ni kan, ramai anak-anak terutama sekali yang ada masalah pendengaran ni, ibu bapanya bila anak bermasalah begitu, dia terus membuat tindakan yang tidak betul. Okay. Bukan anak yang buat yang bukan tantrum, anak memang ramai tantrum, tapi mak ayah ni tak tahu kan. Anak-anak ni ada masalah macam ni. Mungkin doktor boleh bagi nasihat kepada mereka luar sana, kepada ibu bapa kena faham tentang anak dulu, tentang bagaimana nak selesaikan masalah ini, kena pasti. Okey. Nak pergi ke mana, nak jumpa dengan siapa kan. Okey, kita cerita di Malaysia lah ya. Okey, di Malaysia ni sebenarnya kita menghala ke arah negara maju. Okey, itu target kita. Okey, begitu juga dalam bidang kesihatan. Okey. Jadi ibu bapa yang pertama yang paling mudah sekali lah, sekiranya kita rasa ada masalah pada anak, tolong bawa pergi jumpa doktor. Okay, tak kiralah di klinik kesihatan ke ataupun di klinik-klinik swasta ataupun di hospital. Okay, kemudian setelah berjumpa dengan doktor, sudah kena pasti masalah, jangan takut untuk macam puan contohnya tadi, dia sebenarnya adalah walaupun anak sayang anak, tapi sebabkan kita fikir pembesaran anak, nanti dia nak bergaul susah, tak boleh bercakap. Jadi akhirnya puan sanggup untuk bawa berkali-kali ni jumpa doktor, follow up banyak macam tadi. Tapi teruskan usaha tersebut. Memang sebenarnya dia mempengaruhi emosi bukan sahaja pada anak-anak tetapi pada ibu bapa juga. Sebab yalah kadang-kadang waktu masa kita nak bekerja dan sudah tentu orang kata anak ni jadi special lah untuk kita. Kita perlukan lebih masa dan usaha untuk dia. Nak kena bawa jumpa speech therapist. Jadi ini semua adalah proses-proses yang harus dipenuhi, yang harus kita follow up lah. Jangan tinggalkan dan jangan berhenti di setengah jalan. Cadangan untuk memakai hearing aid contohnya, itu pun nak kena follow, nak kena buat because sangat membantu pada pembesaran kanak-kanak lah. Memang akan rasa kesusahan puan betul, sangat susah dengan kosnya lagi. Betul. Tetapi pada saya kita kena usahalah. Begitu. Mungkin ada boleh kata-kata akhir kepada penonton di luar sana, mungkin masyarakat di luar sana untuk mendapatkan perhatian mereka untuk beritahu tentang keprihatinan kita terhadap anak-anak yang ada masalah ini. Okey, pesanan saya yang penting adalah untuk anak lah. Fikirkan pasal anak-anak.
macam mana dia nak membesar, macam mana dia nak belajar berkata-kata, maka perhatikan pembesaran anak, ikut perkembangan anak seperti yang kita cadangkan. Dan sekiranya terdapat masalah pada pendengaran anak-anak, jangan putus asa, teruskan usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk membantu anak tersebut demi masa depan anak. Dan terima kasih kita ucapkan kepada doktor dan kepada Puan Aisyah Sama-sama. atas kesudahan berkongsi tentang masalah pendengaran dan bagaimana untuk atasi. Itu yang paling penting. Betul. Atasi dan mengatasi masalah-masalah ini. Ingat, bila anak ada masalah macam ni, cepat-cepatlah kita ambil tindakan. Betul. Dan kita kena faham tentang masalah pendengaran anak-anak ni. Okey, baiklah, kita nak berhenti seketika. Betul, Zain? Betul. Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana.